إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka surat 366 366 D 352. Nak bagi cepat habis 352. Tanda di situ. Masya Allah. 23 bulan 6 ni kan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ni Jabir sahabat, ayah dia pun sahabat, ayah dia mati syahid pada hari Uhud radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah ketika kepulangan beliau dari Hunain. Ini selepas Fathu Makkah ni berlaku ni. Pada saat itu Bilal membawa kantung yang berisi perak. Maknanya ini harta rampasan lah, seberang yang nak dibahagikan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam sebahagian darinya untuk diberikan kepada masyarakat. Lalu orang itu berkata, "Hai Muhammad, bersikap adillah. I'dil ya Muhammad, i'dil." Kata seorang tu, Ni siapa? Dhu al-Khuwaisirah. Dhu al-Khuwaisirah ni kan. Dia kata i'dil. Ni maknanya bibit-bibit Khawarij ni dah ada dah. Di zaman Nabi SAW, orang yang fikrah dia bantah. Khawarij ni dia kerja dia bantah. Bantah ketua. Dan zaman Nabi SAW ni dah ada orang ni, di Khuwaisirah ni, maknanya dia bantah Nabi. Dia kata Nabi tak adil. I'dil. Maksudnya masa dia tengok Nabi ambil segenggam daripada kantung perak tadi kan. Padahal harta fai' ni maknanya kan untuk Allah dan Rasulnya. Fai' ni harta perang yang didapati tanpa peperangan. Maksudnya musuh tinggal macam tu saja, tak sempat perang, dia jadi fai'. Fai' ni untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ikut Nabi lah, nak bagi kat siapa pun Nabi ambil segenggam kan, untuk diberikan kepada orang perak tadi. Dia kata, sikit gitulah. Dia kata yang adil. Tak adil lah kalau macam ni. Kamu ambil banyak. Kan? Lepas tu kamu ambil segenggam bagi kepada orang lain. Padahal faid ni untuk Allah dan Rasulnya. Ikut suka Nabi lah nak bagi kepada siapa pun. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi genggam sebahagian untuk diberikan kepada masyarakat. Tadi orang tadi kata, Dhu Khuwaisirah ni kata, i'adil ya Muhammad. Dia kata berlaku adil lah Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka kamu. Waihak. Siapakah yang akan berlaku adil jika aku saja tidak dapat melakukannya? Kalau aku tidak adil, siapa lagi nak adil? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kejadian itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku membunuh orang munafik ini." Ya kan? Ya Rasulullah, biarkan saya potong, sembelih leher dia. Namun Nabi SAW bersabda, "Ma'adzallah, perlindungan Allah. Mohon perlindungan Allah. Bagaimana jika orang-orang memperbincangkan, orang-orang akan mengatakan nanti bahawa aku membunuh para sahabatku." Gitu. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya orang-orang ini dan teman-temannya akan membaca Al-Quran. Yaqra'un Al-Quran la man yujawizu taraqiyahum. Quran tadi tidak melepasi tenggorok mereka. Baca Quran di sini saja, tak masuk ke sini. Pok-pok Khawarij ni jangan main-main. Ibadat mereka ni. Mereka ibadat ni, semayang mereka ni sampai lebam dahi mereka tadi kan. Dahi ni sampai jadi lebam. Ibadat mereka. Kalau mereka baca Al-Quran ni maknanya hafal lah. Pok-pok Khawarij ni orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran tadi tidak melepasi tenggorok mereka. Dia macam tu saja, baca Quran tak masuk ke dalam dada.
Mereka keluar dari Islam. Nabi kata yamruquna minad din. Mereka keluar daripada agama kama yamruqu saham minas kama yamruqu saham minar ramiyati, sebagaimana panah tadi tembus keluar daripada tempat hadaf dia. Hadaf dia apa dia? Dia panggil apa ya? Target dia. Panah tadi kan? Tembus terus. Gitu. Mereka keluar daripada agama. Mereka keluar daripada agama sebagaimana seperti panah keluar daripada tempat panah dia tadi. Panah terus tembus sana. Tak lekat di situ. Kama yamruqu saham minar ramiyah. Ramiyah tempat tu, tempat kita panah tadi kan. Tembus. Tak lekat di sini dah. Jadi baca Quran maknanya depa keluar daripada agama macam tu. Keluar daripada agama. Hadis ini hadis tentang Khawarij yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini ada di setiap zaman dan di kebanyakan bumi-bumi Islam, maknanya begitu. Macam hari ni lah puak-puak Khawarij ni yang keluar memberontak ke atas pemerintah muslimin. Walaupun pemerintah tadi adalah pemerintah yang zalim, yang tidak mengambil berat tentang keadaan rakyat dia, menindas rakyat dia, tapi selama mana mereka orang yang zalim, orang yang muslim, selama mana mereka muslim dilarang untuk keluar daripada mentaati mereka. Hadis ini menunjukkan bahawa kelompok yang keluar dari jamaah kaum muslimin ini memiliki akar yang sampai ke masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hari ini maknanya dah ada dah bibit-bibit depa ni dulu, zaman Nabi dah ada dah. Benih depa dah ada dah zaman Nabi sallallahu. Zaman sahabat tadi depa terbit. Zaman Uthman tadi depa keluar depa bunuh Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian depa bunuh Ali bin Abi Talib. Kemudian depa buat kerosakan di atas muka bumi. Depa bunuh para sahabat. Depa bunuh anak-anak para sahabat. Kalau yang lalu di sebelah kampung depa tu orang Islam, kampung depa yang nama Harura tu, akan kalau orang Islam daripada sahabat ataupun tabi'in, depa akan bunuh. Macam mana kita baca dalam sirah sejarah tadi kan. Kalau lalu tu orang Muslim akan dibunuh, disembelihnya. Kalau isteri dia mengandung, yang dibelah perut, dibaginya janin makan kepada anjing. Macam tu sekali panggil puak Khawarij. Macam itulah hari ni yang berlakunya. Kita tengok kan IS tu. Macam mana dia berbunuh manusia tadi. Dengan begitu sadis tadi, bunuh. Dahsyat pembunuhan dia. Disembelih dengan pisau pendek macam tu kan. Tengok, ngeri. Membuat menunjukkan Islam ni buruk di pandangan manusia. Gitu. Jadi akar mereka dah ada di zaman Rasulullah SAW, dan mereka ni sampai hari ni lah adanya. Sampai hari ni. Dan barangkali ada yang tidak sedar bahawa dia tu pemikirannya pemikiran Khawarij. Mungkin memang ada yang tak sedar bahawa dia tu fikirannya fikir cara Khawarij. Bahaya. Dan bahawa syaitan telah merasuki hati mereka hingga merosaknya. Sebab apa? Syaitan tadi hiasi. Benda batil nampak jadi elok. Nampak jadi cantik, molek. Benda yang salah tadi. Sehingga mereka mengangkat diri melebihi posisinya. Dan bersikap sombong terhadap kaum muslimin. Baik dari kalangan awam maupun khusus. Bahkan dengan lantang berani menuding hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berani kata macam tu dekat Nabi, "Adil ya Muhammad." Berlaku adillah hai Muhammad, dia kata dekat Nabi. Dah hari lah depa lah duk bunuh orang Islam tadi, duk buat kacau. Gitu. Ini semua perancangan musuh Islam kan. Nak merosakkan Islam, depa menyamar sebagai orang Islam barangkali. Depa menyamar sebagai orang macam orang Islam, mereka rosakkan Islam. Ataupun, ialah dengan penyamaran yang mereka buat tadi, mereka tipu anak-anak muda muslimin yang tidak ada ilmu tentang agama dia, yang ada semangat saja. Hanya semangat. Tak bersandarkan kepada ilmu. Maka jadi rosak habislah budak-budak muda tadi. Dikira jihad. Jihad ni kira bunuh orang. Gitu. Dia bom sana, dia bom sini. Jadi hidup jadi tak aman, tak tenteram tadi kan. Macam ni sekarang lah kita tengok hakikat yang berlaku hari ni di merata tempat tu. Israel dia tak mau pergi bom pula kan? Israel tu dia tak mau pergi bom kat Israel tu. Dia bom tempat tu. Maknanya ni semua kita kata perancangan dia tu.
Pupuk Yahudi ni. Dia nak burukkan pandangan orang terhadap Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian hukum para khalifah setelah beliau hingga sanggup membunuh Uthman. Dia sanggup bunuh Uthman radhiyallahu anhu. Dengan tuduhan lah, macam-macam tuduhan lah. Dan Uthman berlepas diri daripada tuduhan mereka. Dan kemudian membunuh Ali radhiyallahu anhu. Depa ni pakat nak bunuh sahabat, depa pakat nak bunuh Ali, pakat nak bunuh Muawiyah, pakat nak bunuh Amr bin Al-As. Tapi yang depa sempat bunuh hanya Ali bin Abi Talib. Muawiyah pagi tu dia tak keluar. Dan dia tak keluar sembahyang di masjid, maka depa tak kawan hal dia ditugaskan untuk membunuh Muawiyah, tak dapat bunuh Muawiyah. Tapi Ali hari tu dia nak pergi sembahyang, dia gerak subuh dia gerak orang ketuk pintu rumah, ketuk. Orang pergi sembahyang di masjid. Pada kawan ni tunggu siap dah. Ditikamnya, ditetaknya Ali radhiyallahu anhu. Mereka terus membuat kerosakan di muka bumi dengan melakukan pembunuhan dan perampasan. Macam hari ni lah yang berlaku di Filipina apa nama tu kan. Apa nama dia panggil apa? Tentera apa tu? Abu Sayyaf tu kan. Macam tu lah. Colek orang sana, colek orang sini. Lepas tu pula dia penggal leher orang. Dia bubuh apa kamera tu tunjuk. Tunjuk minta tembusan dan sebagainya. Depa ni menggunakan mengatasnamakan nama Islam tadi. Mengatasnamakan agama. Padahal agama dan pemeluknya selalu berada dalam bencana disebabkan oleh ulah mereka. Ulah ni maknanya perbuatan mereka lah. Jadi agama ni sentiasa dipandang orang macam tu. Bila dengar kata Islam bila dengar kata Islam, dia nampak macam penganas. Penganas tu Islam, Islam tu penganas. Gitu dia nampak macam tu. Tak lama satu masa nanti tengok orang sembahyang pun dia kata penganas. Mungkin anak-anak muslimin yang terpedaya tadi kan, maka tengok orang Islam sembahyang pun dia kata penganas. Lagi teruklah masa tu nak sembahyang macam mana, kena sembahyang juga lah. Sekarang ni kalau orang simpan janggut pun depa dah tengok takut. Simpan janggut kan? Janggut tambah janggut macam saya ni lagilah. Kan? Duk ikut ya. Kan? Jadi tak apalah ikut depa duk escort kita. Kita selamat depa duk escort kita kan. Itu cerita dia. Jadi nak amalkan sunnah, nak ikut sunnah ni jadi orang jadi takut. Nampak macam penganas yang nampak ni. Gitu. Tengok orang ada janggut dia kata berganas. Pemikiran kelompok yang membangkang ini senantiasa ada pada sebahagian orang yang terkontaminasi fitnah, yang tercemari fitnah lah. Ini bahasa Indonesia ni. Kan? Sebagai orang yang telah tercemar oleh fitnah. Dah rosak lah dengan fitnah tadi. Itu sebab apa? Sebab mereka tadi tidak bersabar lah dengan perintah Nabi SAW. Nabi suruh mereka sabar. Sabar. Isbiru hatta talqawni ala al-haud. Nalah kamu bersabar sehingga kamu bertemu dengan aku di al-haud. Bersabar di atas kezaliman pemimpin yang zalim. Nabi suruh. Tapi mereka bantah. Tak mau dengar cakap. Bila tak mau dengar cakap, bantah dia jadi teruk lah. Sebab apa? Sebab tak ikut landasan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Landasan telah ditunjukkan. Malam tu macam siang, kan? Terang, benderang. Iaitu mereka yang mengklaim mengadakan perbaikan di dunia Islam pada hari ini. Mereka rasa ni mereka dah buat benda bagus dah. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka buat benda bagus dah, benda elok dah. Padahal sebaliknya mereka ni merosakkan Islam. Tanpa mempelajari manhaj. Manhaj ni jalan, cara hidup. Kan? Ulama salaf. Salaf ni ulama yang terdahulu, para sahabat, tabi'in. Dalam menghadapi masalah besar seperti ini. Di samping adanya beberapa penyakit yang pengaruhnya tampak pada anggota-anggota tubuh mereka yang berupa kepura-puraan, mengada-adaan, serta cinta akan kedudukan dan pangkat. Kami berlindung kepada Allah daripada semua itu. Kan, macam-macam lah parti-parti, kumpulan-kumpulan. Masa ni lepas ni dia tak puas hati kau ni, dia buat pula untuk menonjolkan diri dia sebagai ketua. Dia buat pula satu parti pula, ni buat pula satu parti pula. Semua nak jadi ketua.
Semua nak pangkat. Kan? Jadi maknanya alasan-alasan yang mereka gunakan tadi untuk menipu masyarakat, apa dia? Dengan sebab kezaliman pemerintah, kita kena bangun menegak keadilan dan sebagainya. Padahal untuk isi perut mereka sendirilah. Kan? Dan dengan kejahilan mereka yang begitu teruk sekali terhadap agama tadi. Gitu. Sanggup bersekongkol dengan orang yang bukan Islam tadi untuk memecah belahkan umat Islam. Dengan dalil-dalil yang mereka reka sendiri, dalil-dalil syubhah-syubhah yang mereka utarakan untuk mengelirukan umat. Dan mereka sendiri itu keliru. Tak tahu agama dia macam mana. Tak belajar tentang agama dia. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, di antara perkara yang sebaiknya diketahui adalah fitnah ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang mendatangi hati sehingga menghalanginya untuk mengetahui kebenaran dan apa yang menjadi tujuan, yakni matlamat. Karena itulah hati yang seperti ini ditempatkan pada posisi jahiliyah. Sebab di dalam jahiliyah tidak terdapat pengetahuan mengenai kebenaran dan apa yang menjadi tujuan. Jadi maknanya hati itu gelap, tak nampak cahaya, tak nampak petunjuk. Sementara Islam datang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh untuk mengetahui kebenaran dan apa yang menjadi tujuan. Kalau orang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia beramal saleh mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka dia akan selamatlah. Dia akan selamat. Keluarlah dia daripada kepompong jahiliyah, kegelapan. Di lain pihak, dia kata kebetulan sebahagian penguasa bertindak tidak adil. Dalam keadaan tu pula, sebahagian daripada penguasa pemerintah ni buat tak adil. Tak adil kepada rakyat dia, kepada yang diperintah tadi. Sehingga membuat sejumlah pihak tidak mampu bersabar atas ketidakadilannya. Sampai orang tak boleh nak sabar lah. Kan? Lepas dia buat penindasan, dia buat ni, dia buat macam-macam benda dia buat. Semua dia tindas rakyat dia. Yang dia ni seronok. Keluarga dia seronok. Kroni-kroni dia seronok. Rakyat tadi menderita. Sampai macam tu kerja mereka buat. Maka sebahagian daripada rakyat itu tidak mampu bersabar atas ketidakadilan mereka. Namun mereka tidak mungkin menolak keadilan itu kecuali dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan kerosakan yang lebih besar. Maka rakyat pun tadi yang tidak sabar tadi, maka mereka berkumpul, bermesyuarat untuk buat sesuatu sebagai membalas tindakan penguasa ataupun pemerintah. Maka mereka buatlah pemberontakan, maka di situ berlakulah kerosakan yang lebih besar. Kerosakan yang lebih besar, maknanya kematian. Yang duduk berjalan boleh kerja elok-elok, kena sumbat dalam penjara. Langsung tak boleh makan sedap dah. Hak boleh berjalan pergi tengok pokok-pokok, boleh tengok tasik, sungai, laut tadi kan. Boleh mandi, yak terjun. Kena sumbat dalam penjara, boleh buat apa dah. Pakai seluar pendek, tengah baju pun tak pakai apa. Kan? Hak boleh simpan janggut elok-elok, dia cukur janggut habis. Gitu. Licin. Kan? Jadi maknanya, apa yang mereka buat tadi mengakibatkan kerosakan yang lebih besar. Kalaulah mereka sabar di atas penindasan penguasa tadi, mereka tadi satu dapat pahala, keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan doa mereka Allah akan makbulkan. Allah makbul doa. Kenapa kita tak berdoa? Kita tahu Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir tu Allah Ta'ala kata, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kenapa tak berdoa? Allah kata, ud'uni, minta dekat aku, astajib lakum. Maknanya Allah akan tolong kita. Kalau kita orang yang mazlumin, orang yang dizalimi, Allah kata, la ansurannaka walau ba'da hinin. Aku pasti tolong engkau walau selepas beberapa zaman. Takut apa? Tapi kita kena ada tindakan, tindakan kita tadi sabar. Sabar ini adalah satu tindakan. Mereka kata, takkan nak sabar aja, takkan nak peluk tubuh aja. Orang tak suruh kita peluk tubuh. Buat apa yang kita boleh buat mengikut landasan yang telah Allah syariatkan. Kan? Ittiba'un Nabi SAW, ikut Nabi SAW. Kan? Jadi maknanya akan datang hasil dia yang terbaik daripada Allah.
Kan? Sebagaimana kata penyair, ya sahibal hammi innal hamma munfaridun abshir bi khairin fa innal farija huwa Allahu. Idza bulita fathiq billahi warda bihi. Maknanya, kan? Dia kata, wahai orang yang duka cita ni, maknanya. Ya sahibal ham, sesungguhnya duka cita yang kamu alami itu akan hilang macam tu nanti. Kan? Bergembiralah dengan pertolongan Allah. Abshir bi khairin fa innal farija, sesungguhnya yang akan menghilangkan duka cita itu adalah Allah. Kan? Jadi kita bukan tak buat tindakan, ambil tindakan, tapi tindakan yang bertepatan dengan kehendak syariat. Ikut cara Nabi SAW, ikut cara para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghadapi penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak, mana yang mementingkan kedudukan sendiri tadi kan. Sebab Nabi dah kata, kan? Sesungguhnya siapa yang hidup selepas ini akan lihat atharatan. Atharah ni maknanya ketidakadilan pemerintah. Mereka akan tengok. Kita ni dah tengok dah atharah tadi kan. Macam tu keadaan dia. Jadi sabar. Sabar ni sangat, kata orang Arab, dia kata apa? Inna sabra murrun madhaqu. Maknanya murrun madhaqu ni makna sabar ni rasa dia pahit. Rasa dia pahit. Kan? Maknanya awaqibuhu ladzizun. Maknanya kesudahannya lazatlah. Mula-mula pahit. Sabar ni macam sabir ni. Sabir ni sejenis akar yang sangat pahit lah. Sabir ni sejenis akar yang sangat pahit. Ubat. Sebab tu kata orang Arab kata apa? Lan tanalal birra hatta ta'liqa as-sabira. Engkau tidak akan mencapai ketinggian, kan, sehingga engkau dapat menelan hatta tal'aq as-sabira, sejenis akar yang pahit tadi. Makan tu. Kemudian sayangnya, haruskah semua itu dilakukan hanya kerana kecintaan seseorang untuk mengambil haknya atau menolak kezaliman darinya? Maka tidak memikirkan kerosakan umum yang lahir dari perbuatannya. Karena inilah Nabi SAW bersabda, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kamu semua akan menemui selepas kewafatan Nabi SAW, atharatan, yakni ketidakadilan penguasa. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi SAW. Nabi boleh cerita benda yang akan berlaku. Tak tahu bila. Tapi benda tu pasti berlaku. Dan telah berlaku pun. Dan masih berlaku. Maka bersabarlah kalian. Nabi kata, fasbiru. Jadi ubat dia. Ubat yang diajar oleh Nabi SAW ni, ubat dia, maka ubat ni, kamu selamat. Isbiru, naklah kamu semua bersabar. Sampai bila kita nak sabar ni? Sampai bila? Nabi kata, hatta talqawni alal haud, sehingga kamu bertemu dengan aku di al-haud. Al-haud ni maknanya satu perigi lah yang diberikan kepada Nabi SAW. Ataupun perigi sebelum kita masuk syurga tu. Kan sebelum masuk syurga ni ada tempat untuk kita berkumpul dan minum di situ kan. Siapa yang minum tak akan dahaga selamanya. Tapi ada orang yang kena halau. Nabi kata, la yuzadanna rijalun min ummati. Maka akan dihalau beberapa rijal, beberapa lelaki daripada kalangan umatku, akan daripada al-haud itu. Maka Nabi kata, ashabi. Kan? Itu adalah sahabat-sahabatku, ataupun dalam satu riwayat Nabi kata, ummati, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tak tahu apa yang mereka buat selepas engkau wafat. Maka Nabi tak tahu. Kan? Macam mana pula orang yang nak mendengar Rasulullah, tengoklah kepada kami ya Rasulullah, pandanglah kepada kami, tengoklah kepada kami, umatmu, sayangilah kami, akan berilah kepada kami kesejahteraan. Ini semua kerja syirik dengan Allah Ta'ala. Nabi wafat, Nabi tak dengar dah apa kita nak minta. Sebab tu Umar, bila kemarau, Umar tak pergi ke kubur Nabi. Umar pergi kepada pak saudara Nabi, suruh berdoa. Minta turun, supaya Allah turunkan hujan.
Baik, begitu juga ambil berkat kepada kubur Nabi SAW. Tak ada para sahabat pergi tenyeh perut untuk dapat anak ke kubur Nabi. Tak ada orang sahabat pun pergi sapu-sapu kubur Nabi, sapu di kepala dia, sapu di muka dia, sapu di badan dia. Tapi hari ni kita tengok banyak syirik orang buat di kubur Nabi SAW kan. Duk pergi angkat tangan, duk berdoa minta apa, duk sapu-sapu tadi kan. Gitu. Dia buat syirik. Bila orang tegak dia berkata Wahabi, habis lah. Nabi SAW telah memerintahkan kaum muslimin agar bersabar atas ketidakadilan yang menimpa mereka dan agar mentaati penguasa yang ada. Sekalipun para penguasa tersebut lebih mementingkan diri mereka sendiri. Dengar elok-elok. Tapi itulah, ramai orang tak boleh terima. Anta wa sya'nuka lah. Ikut suka kamu lah. Kan? Mana kita cerita. Dia kata, mana boleh buku ni tak boleh terima, dia penulis ni karut ni. Penulis ni mengampu pemerintah dan sebagainya. Macam-macam lah. Ikutlah. Tapi kita cerita yang benar. Wal haqqu naqul. Kebenaran itu kita ucapkan. Mementingkan diri mereka sendiri daripada kepentingan kaum muslimin serta agar tidak mempertengkarkan urusan tersebut dengan para penguasa. Mempertengkarkan maksudnya apa? Tidak berebut kan dengan penguasa tadi. Sebahagian besar atau semua orang yang memberontak terhadap para penguasa, mereka melakukannya kerana ketidakadilan sang penguasa. Sebahagian besar tu kebanyakan macam itulah mereka buat kan. Kenapa? Tak puas hati. Begitu juga apa yang mereka buat pada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana mereka tak puas hati lah. Mereka kata Uthman ni angkat kroni semua. Angkat kroni. Semua dia beradik dia. Jadi gebdor sana, gebdor sini, apa semua. Kekayaan negara dikaut oleh Uthman. Tuhmahan, tuduhan mereka buat khawarij ni. Lalu dengan semangat dan kejahilan, mereka datang berkumpul keliling rumah Uthman. Para sahabat main nak defend tadi. Uthman kata, hampa pergi balik. Aku tak mau darah tumpah di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, kan, sesungguhnya engkau akan terbunuh, Uthman. Dia kata, balik. Dia suruh balik. Al-Hasan wal-Husain, Ali datang, Abu Hurairah datang, sahabat-sahabat lain datang. Abdullah bin Umar datang. Pergi balik. Balik. Dia kata, ya Khalifatul Rasulullah, kamu akan terbunuh. Ya Amirul Mukminin, kamu akan terbunuh. Gitu. Kamu akan mati. Mati? Ini dia panjat kuat atas pun terjun bawah, dia bunuh dia. Seorang tu dia tikam, dia tetak Uthman. Dia kata, aku tetak dia sekali kerana Allah Ta'ala dan 9 kali kerana apa? Kerana apa yang ada di dalam dada aku, perasaan tak puas hati. 9 kali, 10 kali tetak. Kalau dia nak, dia boleh kata 10 kali inilah aku tetak kerana apa yang ada dalam hatiku. Gitu. Dia buat mai kekeliruan, apa syubhah yang macam tu lah. Syubhah syaitaniyah. Bunuh depa tadi, apa nama, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain itu, para penguasa juga sering memiliki dosa-dosa lain. Kita kata para pemerintah ni bukan maksum. Dan kebanyakannya, sebahagiannya pun jahil pun tentang agama dia. Bukan dia belajar pasal agama pun. Mungkin dia tahu bab wuduk, bab solat je, hal lain dia tak tahu. Dan mereka ni pun ada dosa-dosa mereka. Sehingga kemarahan mereka atas ketidakadilannya tersebut memperbesar dosa-dosanya itu di mata mereka. Maknanya mereka ni kerana marah yang sangat tadi, dosa hak sikit mereka buat, penguasa buat ni mereka nampak semua dosa. Tak ada kebaikan langsung yang penguasa tadi buat kepada mereka. Gitu. Orang yang memeranginya akan beranggapan bahawa dia memeranginya agar tidak terjadi fitnah. Ini syubhah. Mereka kata kami menentang penguasa ni supaya apa? Supaya nak selamatkan umat daripada fitnah penguasa ni. Itu. Sebab tu mereka guna Al-Quran juga ketika mereka nak bunuh Ali bin Abi Talib. Ketika mereka keluar daripada mentaati Ali, puak-puak Khawarij. Mereka kata, ya Ali, inil hukmu illa lillah. Ketika Ali duk khutbah di Kufah, khutbah hari Jumaat tu. Hak sana makin penjuru. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tak ada hukum melainkan milik Allah Ta'ala. Pasal apa kamu berhukum dengan hukum kamu sendiri? Jadi macam tu mereka lawan Ali bin Abi Talib tadi.
Tapi ahli tak kata apa nak kata pada kita, kamu ni maknanya orang Islam macam kami juga. Kan? Kami tak akan hukum kamu selagi kamu tak bertindak tadi. Bila mereka dah bertindak, mereka kena hukum lah. Diperangilah puak Khawarij tadi kan. Diperangi. Peperangan Nahrawan tu kan. Peperangan Nahrawan tu maknanya antara Ali dan puak Khawarij. Ramai mati tu. Puak Khawarij tu. Baik, faktor utama yang menggerakkan mereka melakukan itu adalah ingin meraih tujuan. Ada tujuan ni pun sebenarnya. Baik itu merupakan kekuasaan ataupun harta. Itu yang dia nak tadi. Maka semaklah, semoga Allah melindungimu daripada fitnah, pemahaman mendalam mengenai realiti umat dan bisikan keimanan itu. Demi Allah, Ibn Taymiyah rahimahullah telah mengetahui penyebab hakiki yang membuat banyak orang berpura-pura mengadakan perbaikan jamaah, iaitu harta. Ini dia penyebab ni. Harta, cinta kekuasaan dan populariti. Susah nak sebut. Kan? Kemasyhuran tadi kan. Serta ketidaktaatan terhadap Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk tetap bersabar di bawah jemaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Cinta inilah cinta dunia tadi kan. Hubbud dunya. Sekalipun ia zalim dan lalim. Lalim ni zalim jugalah. Zalim. Ni Indonesia punya bahasa. Serta lebih mementingkan kedudukan dan harta. Kerana membelot dari jamaah itu dapat menghamburkan harta dan mengorbankan agama. Gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyifati kaum Khawarij yang keluar dari agama dengan keluarnya anak panah dari sasarannya. Maksudnya keluar dari panah terus tembus keluar sana. Gitu. Sedangkan menurut anggapan mereka tidak membelot. Ni hujah dia balah, kami bukan membelot, dia kata. Tidak membentuk kelompok baru, dia kata. Dan tidak berperang melainkan menolong agama ini. Itu maknanya hujah-hujah puak Khawarij. Akan tetapi Allah telah mengekspos, mendedahkan tujuan-tujuan mereka tersebut, atau kerana mereka mengadakan sesuatu terhadap Allah tanpa dilandasi oleh ilmu. Maksudnya anggapan-anggapan mereka sajalah, andaian-andaian tanpa ilmu yang sahih. Tak ada ilmu yang sahih. Main teka ya, agak-agak. Gitu. Sehingga mereka berbuat kebodohan, menjadi sesat dan menyesatkan. Berapa ramai orang daripada sesatkan. Gitu. Kerosakan yang mereka timbulkan lebih banyak daripada perbaikannya. Jadi rosak itu lebih besar daripada islah. Sebagaimana hal itu dapat disaksikan pada kelompok-kelompok yang membelot daripada jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya pada zaman kita sekarang. Zaman hari ini kita tengoklah berlaku kan. Ulama di negeri yang diberkahi ini, pada Mekah dan Al-Madinah, telah mengingkari kelompok-kelompok yang membelot daripada jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya, terutama di negara kita. Pengarang ni di Arab Saudi, dia kata negara dia Arab Saudi lah. Mereka memberi peringatan, ini para ulama memberi peringatan terhadap masyarakat agar tidak bergabung bersamanya dan menisbatkan diri kepadanya. Jangan bergabung dengan pembelot tadi, ataupun pertubuhan-pertubuhan yang menentang pemerintah tadi. Sekalipun secara zahir ia terlihat baik bagi orang yang belum mengetahui bahagian dalamnya, batin dia. Ya. Zahir nampak elok, zahir nampak bagus, dia pun ni kan ajak kepada apa semua, ajak kepada keadilan, menuntut kepada keadilan tadi kan. Zahirnya nampak baik, tapi hakikatnya belum diketahui lah. Kerana sesungguhnya ulama adalah orang yang paling mengetahui tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kelompok sempalan, kelompok serpihan itu terhadap umat. Kelompok serpihan terhadap umat. Maksudnya mereka ni yang berpecah, memisahkan diri mereka daripada jamaah kaum muslimin. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, masih hidup lagi Syekh ni. Dia berkata, orang-orang yang memusuhi dakwah ini, iaitu dakwah salafiyah,
Dakwah salafiyah, dakwah kepada ajaran salaf, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian tabi'in, dan tabi'in. Yang mengajak agar berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka telah berusaha menghabisi dakwah ini dengan kekuatan, namun mereka tidak berhasil. Orang-orang yang memusuhi dakwah salafiyah ni, mereka berusaha macam-macam. Bila kita ajak pada Quran dan Sunnah ni, kepada kefahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu anhum ni, maknanya mereka tentang habis-habisan. Sampai mereka tengok ada bau-bau ke arah mengajak kepada yang sahih tadi, mereka sekat habis-habisan. Mereka guna segala saluran yang ada. Umpamanya kalau kita di Malaysia ni, pihak yang berwajib yang pegang urusan tauliah dan sebagainya, dia sekat. Dia tak pandang dah kawan tu ada sijil PhD ke, 10 kali PhD ke apa ke. Kan? Dia pun tak pandang dah. Dia tak tengok diri dia sendiri tu, dia tu ngaji sampai tahap mana dia pun tak tengok dah. Nak banding ilmu dia dengan ilmu orang yang menyampaikan tadi, yang dia sekat tadi, mentang-mentang di tangan dia tu ada cop mohor tu, cop tauliah tu, dia buat sewenang-wenangnya. Dia rasa agama tu dia punya. Dia anggap, kan? Dia ni miliki kuasa penuh terhadap agama. Apa yang dia buat itu adalah kata agama. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian dia buat mari hujah-hujah dan syubhah-syubhah. Dia kata apa? Tak boleh cakap benda ni, nanti pecah belah. Tak boleh cakap benda ni, pecah belah masyarakat. Kita kata dekat dia, Nabi itu datang memecah belahkan kebatilan dengan kebenaran. Kan? Pisahkan. Nabi itu pisahkan kebenaran dan kebatilan. Sehingga mak tu tak mengaku anak dia. Anak tu lari daripada mak dia. Tu Nabi SAW. Tapi tak tahulah apa pemikiran orang macam ni, kita tak tahu. Tapi dia berasa bangga. Kan? Dia berasa bangga bahawa dia ni, Allah Ta'ala, dia ingat Allah Ta'ala redha dengan apa yang dia buat. Sekat orang sampaikan agama tadi. Bila orang cerita hadis, kita tak boleh ni. Ni pecah belah masyarakat. Bila sebut apa yang Nabi kata pecah belah masyarakat, habis cerita lah, tak ada apa lah. Nak cerita lagi. Cerita penglipu lara lah. Kan? Buat mari cerita-cerita palsu, cerita-cerita batil tadi. Kan? Supaya dihidangkan kepada masyarakat. Biar masyarakat tadi seronok, lali dan sebagainya. Buat mari orang duk menari, orang duk menyanyi. Jadi agama ni jadi menyanyi dan menari. Tu agama dia penak macam tu kot. Bila orang cerita tentang Quran, tentang hadis yang sahih, hak tu mereka tak boleh nak terima. Cukup beratlah orang macam ni. Dia tak mau hisap diri dia, tak mau kaji diri dia. Setakat mana ilmu yang ada dalam diri dia dengan orang yang dia sekat tadi. Dia membahayakan diri dia sendirilah. Nak kena berjawab di depan Tuhan besok. Itu cerita dia. Inilah dia ni. Mereka ni berusaha menghabisi dakwah ini dengan kekuatan, namun mereka tidak berhasil. Sampai pergi cari masuk dalam TV dan sebagainya, apa semua kan. Kemudian mereka berusaha menghadapinya dengan menanamkan keraguan dalam masyarakat tadi. Penyesatan dan syubhat-syubhat. Serta menyifatinya dengan berbagai macam sifat yang membuat orang lari darinya. Antara cara dia, dia kata, Wahabi ya. Orang ajak pada Quran Sunnah ni, Wahabi. Wahabi ni gini. Nak kenal Wahabi? Bila semayang letak tangan di dada. Wahabi ni bila semayang rapat-rapat soft. Kan? Apa lagi Wahabi? Wahabi ni bila rajin pergi solat Jumaat, solat masjid. Wahabi. Kan? Lepas salam tu duduk, terus bangun, pergi ke belakang, sembahyang sunat ataupun balik rumah. Wahabi. Sekarang ramai orang jadi Wahabi. Pergi tengoklah kat masjid surau mana pun. Kan? Bagi salam sekali lagi kan? Sekejap semua pekat bangun kan? Pakat bangun. Orang nak pergi ofis pun jadi Wahabi dah. Dia kena pergi ofis awal. Dia nak pergi sembahyang Jumaat, sembahyang subuh. Lepas tu tak duduk beririt sekali, tak berdoa sekali, dia bangun, bangkit. Pergi kepada kenderaan dia untuk pergi ofis, dia jadi Wahabi. Berapa ramai orang jadi Wahabi lah ni. Sebab apa? Sebab tak wirid doa dengan imam lepas sembahyang. Kadang-kadang mungkin dia juga jadi Wahabi. Duk kata kat orang tu. Kan? Orang duk kata kat orang Wahabi, dia juga Wahabi. Lepas sembahyang dia pun pergi juga. Nak pergi hantar anak sekolah. Dia jadi Wahabi. Tu cerita dia. Baik.
Namun perbuatan itu pun hanya membuat dakwah ini semakin gemilang dan bersinar, diterima dan disambut. Duk sekatlah macam mana pun. Nabi punya dakwah ni dimula daripada seorang Nabi tadi kan, sallallahu alaihi wasallam, sampai jadi satu daulah, sampai jadi satu negara Madinah tu kan. Orang Islam tadi begitu ramai dan kuat. Kuat sampai kita kata kerajaan besar Rom dan Parsi tu jadi ketak. Jadi risau. Dia cukup risau. Sampai berlakulah peperangan antara orang Madinah dan kerajaan Farsi Rom tadi kan. Itu cerita dia. Jadi dakwah sunnah ni macam tu lah. Dia akan terus berkembang. Tahanlah macam mana kamu nak tahan pun. Kan kalau Allah nak bagi hidayah kepada seseorang kan, wa may may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah bagi hidayah, maka tiada siapa yang dapat sesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa dapat hidayah. Begitulah dia. Di antara usaha terakhir untuk membasmi dakwah ini, dakwah kepada yang dibawa oleh Nabi SAW tadi, adalah apa yang kita hadapi sekarang, berupa sampainya pemikiran-pemikiran barat yang masih samar ke negeri kita dengan mengatasnamakan dakwah. Jadi maksud dia kita di Saudi kan, di Saudi. Di kita di Malaysia ni pun macam tu juga. Masuk macam-macam pemikiran. Daripada Indonesia dibawa masuk import ke negara kita tadi kan. Macam-macam liberal lah, apalah, Syiah lagi lah. Syiah ni dah berleluasa dah tempat kita ni. Depa ni dah sampai berani dah tuntut hak depa dah. Depa ada markas depa kat mana? Kat Gombak, kat Kelang lah apalah. Kan? Gitu. Dia cukup bahayalah. Macam Syiah di Syria lah. Dulu depa bukan ramai, bukan kuat pun. Tapi akhirnya mereka jadi pemerintah. Bashar Assad tu Syiah Nusairiyah lah tu. Syiah. Dengar kata di Turki pun yang nak menggulingkan kerajaan Turki sekarang ni pun daripada Syiah Nusairiyah juga. Syiah ni macam tu kerja mereka. Di Malaysia dia pun tak lama jugalah. Mungkin juga mereka dah jadi ramai, dah dakwah mereka tadi kan. Mereka duk sebar kan. Mereka hidangkan benda-benda yang seronok dalam agama mereka. Boleh nikah mut'ah, boleh mungkin macam-macam lah. Itu orang muda seronok lah. Baik. Melalui beberapa kelompok yang menamakan diri dengan nama yang berbeza-beza, seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan berbagai jamaah lainnya. Padahal tujuannya hanya satu, iaitu untuk menyingkirkan dakwah tauhid dan menempati posisinya. Pada kenyataannya tujuan kelompok-kelompok tersebut tidaklah berbeza daripada tujuan pendahulu mereka dari kalangan musuh-musuh dakwah yang diberkahi ini. Seluruhnya bermaksud menghabisi dakwah ni, dakwah tauhid ni. Yang berbeza hanyalah pada tata caranya sahaja. Cara dia berbeza, tapi tujuan dia sama. Jika tidak demikian, seandainya kelompok-kelompok tersebut benar-benar bertujuan hanya untuk berdakwah kepada Allah semata-mata, maka mengapa mereka harus keluar dari negara mereka dan mendatangi kita? Macam orang tabligh. Orang tabligh daripada India, Pakistan. India, Pakistan tu duk serabut lagi, duk main duk dakwah kita di Malaysia ni. Orang Malaysia pula, orang kampung tu kan. Maknanya berhajat kepada ilmu. Okay? Dan dakwah tadi, dia tinggal kampung dia pergi ke Pakistan pula. Pergi ke Bangladesh pula. Untuk apa kita pun tak tahu. Okay? Kalau di tempat kita tengok dia masuk masjid, dia baca kitab Fadhil Amal tu lah. Fadhil Amal, lepas tu bangun, pergi ziarah rumah orang ajak pergi masjid sembahyang. Bagus lah. Ajak orang pergi masjid sembahyang. Hang duduk di kampung hang tiap-tiap hari, hang ajak orang pergi sembahyang lagi baik. Kan? Kalau masing-masing kita di kampung kita lah. Orang tabligh ni kan. Duduk di kampung dia, tiap-tiap hari tiap masuk waktu sembahyang pergi ketuk. Setiap rumah ajak pergi sembahyang. Ni daripada Kedah nak mari ke Sungai Buloh. Ketuk pintu orang ajak pergi masjid. Kampung dia tinggal, dia main ajak orang di sini. Itu maknanya tu tak dengar dia baca buku dia lagi. Fadhil Amal tu kan. Kitab Fadhil Amal tu kitab buku dia baca dalam bahasa Rumi. Sebut perkataan mushaf pun tak betul. Mushaf. Saya duduk dengar budak-budak ni duduk baca. Apa mushaf ni? Duk fikir mushaf ni apa? Sebab dia tulis dalam bahasa Rumi, M-U-S-H-A-F. Mushaf. Budak tu duk baca, saya duduk. Apa? Oh, mushaf.
Kan? Sebab dia sendiri pun tak tahu sebut perkataan Arab tadi kan. Tak erti. Main baca ya seronok. Cerita tu dapat juta, buat ni dapat 1,000, buat ni dapat juta. Kan? Tak tengok apa yang dia baca tadi banyaknya dhaif dan lemah dan palsu. Gitu. Yang sahih pun ada juga. Tapi bercampur habis. Sebab apa? Sebab kejahilan tadi. Jadi mengapa mereka harus keluar dari negara mereka dan mendatangi kita? Padahal negara tersebut lebih berhajat dakwah dan perbaikan. Mereka keluar dari negaranya dan pergi untuk memerangi negeri-negeri tauhid hanya untuk mengubah jalur perbaikannya yang lurus menjadi berliku. Macam berlaku baru ni lah dekat Madinah tu kan. Letupan tadi. Okay? Dia pun sanggup datang ke Madinah tadi untuk buat kerosakan. Maknanya huru-harakan bandar Nabi SAW. Mereka hendak menipu para pemudanya dan menimbulkan fitnah serta permusuhan di antara mereka. Di antara pemuda tersebutlah. Kerana mereka telah melihat kehidupan negara kita yang penuh dengan persatuan. Maksudnya di Saudi sana. Dan kesatuan di antara para pemimpinnya, individu dan jamaahnya. Maka mereka melihat bahawa negara kita adalah negara yang islami. Dari sisi akidah dan manhajnya. Yang berhukum dengan syariat Islam. Menegakkan had. Had ni hukum hudud. Potong tangan, pancung leher kan. Dan melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Melihat keadaan yang seperti ini, mereka berkeinginan untuk merampas kenikmatan tersebut dari negara kita dan menjadikannya seperti negara-negara lain yang kehidupannya dipenuhi dengan kekacauan dan kerosakan akidah. Jika tidak, maka apa yang menjadi tujuan mereka dalam memerangi negara kita secara substansial, maksudnya bersungguh-sungguh dan bersemangat, hanya berfokus kepadanya dan membiarkan negara-negara yang pada dasarnya memang telah rosak. Itu. Dia nak pergi cari negara yang memang dah elok dah semua. Saudi tadi kan. Negara tauhid yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Maka di situ mereka usaha untuk rosakkan. Walaupun kelompok-kelompok ini telah berhasil menipu sebahagian generasi muda kita, sehingga mereka terpengaruh oleh berbagai pemikiran kelompok ini. Dia umari itulah syubhah-syubhah tadi kan. Merosakkan pemikiran. Mengingkari masyarakatnya sendiri, meragukan pemimpin dan ulama'nya sendiri, serta padamnya ghirah. Ghirah ni bahasa Arab ya. Ghirah ni perkataan bahasa Arab, maknanya cemburu. Ghirah ni maknanya cemburu. Serta padamnya ghirah terhadap akidah di dalam dada mereka. Sehingga mereka tidak lagi peduli dengan permasalahan akidah. Hanya meneriakkan apa yang tidak mereka ketahui dan menyuarakan apa yang mereka dengar. Namun di negara ini, alhamdulillah, kata Syekh penulis ni, di Saudi dia kata, masih terdapat beberapa orang yang bersedia membela agamanya, mempertahankan akidahnya dan mengembalikan tipu daya musuh ke pihak mereka sendiri. Mereka tidak tertipu oleh nama yang popular dan tidak pula terpengaruh oleh semangat yang palsu. Hari ni banyaklah semangat palsu. Semangat saja. Bukan berlandaskan akidah yang sahih. Demikianlah sikap ulama' Rabbani. Ulama' Rabbani, ulama' yang mendidik lah. Rabbani ni yang mendidik. Mendidik umat tadi dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan faham yang sahih. Yang peduli terhadap persatuan umat. Yang tahu mana yang baik dan mana pula yang dapat merosakkan umat dalam mengawal dakwah yang dilancarkan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Demi Allah, umat Islam tidak mendapat apapun dari kelompok-kelompok ini sejak berdirinya, kecuali hanya kelemahan. Tengok ya, umat Islam ni satu, kemudian berpecah dengan parti-parti, kumpulan-kumpulan tadi kan, berpecah. Masing-masing mendakwa dia yang paling benar. Mana ada orang kata dia tak benar? Bila dia buat satu parti, dia buat satu pertubuhan, mana dia tak, kami tak benar ya, tak payah ikut. Mana dia kata macam tu? Itulah dia mendakwa, kamilah yang paling benar. Yang sana salah, yang sana salah, ni yang salah, semua salah. Kami yang benar. Itu. Muncul pula satu pertubuhan lain pula. Kami yang benar. Yang ni salah, salah. Berapa ramai, berapa banyak ya parti dan kumpulan Islam tadi kan, umat Islam tu. Yang dapat apa dia? Kelemahan. Bila umat Islam yang bersatu tadi berpecah. Jadi lemah. Perpecahan, keretakan dan perselisihan dari orang-orang yang bersikap sombong terhadap manhaj ulama salaf. Sampai mereka tadi kan, boleh kata, boleh kutuk. Ada sebahagian.
Kita dengar. Dia kata ulama-ulama Saudi ni ulama haid nifas tau. Macam tu dia kata. Dia tu erti apa? Kita pun tak tahu. Ini orang politik cakap macam ni. Bahkan mereka memeranginya dengan segenap kekuatan hingga keadaan memaksa mereka mencemarkan da'i salafiyah. Da'i ini seruan penyeru kepada akidah salaf. Menghimpun para pemuda yang masih belia untuk melawan mereka dan membuatnya lari daripada dakwah ini. Akan tetapi Allah adalah penolong dengan kurnia dan anugerahnya bagi siapa yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurukum. Kan? Allah kata inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kan? Kami akan tolong rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di antara umat ini sentiasa ada sekelompok orang yang akan dimenangkan. Sebab Nabi kata la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tihum amrullah wa hum 'ala dzalika. Sentiasa ada di kalangan umatku satu kelompok, satu puak, satu taifah, kumpulan. Mereka akan berdiri tegak di atas kebenaran. Maksud dia mereka yang membenci tidak akan dapat memusnahkan mereka. Sehingga datang kepada mereka perintah Allah. Maksudnya Taifah Al-Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan ataupun golongan yang selamat. Kita dah baca buku sebelum ni, buku golongan yang selamat. Jadi sehingga mereka tidak terusik oleh siapa saja yang menghinanya dan siapa saja yang memusuhinya hingga tiba keputusan Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan ini penulis akan menyebutkan hadis Hudzaifah radhiyallahu an, Hudzaifah bin Al-Yaman. Kalau orang belajar hadis, kita belajar hadis ni kita kenallah sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ni kan. Sahibus sir, penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita dekat dia, seorang-seorang orang munafik di Madinah ni kan. Orang lain tak tahu, hatta Umar sendiri tak tahu. Kalau ada orang mati, Umar tengok tanya Hudzaifah ada tak? Ada. Kalau ada dia pergi ya. Kalau Hudzaifah tak ada dia tak pergi untuk sembahyang jenazah tersebut kan. Maksudnya Hudzaifah ni banyak menghafal tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Hadis fitnah akhir zaman. Di antara dia hadis ni lah, hadis yang panjang ni dalam Al-Bukhari ni kan. Hadis ni merupakan prinsip utama dalam masalah ini, hadis fitnah. Gitu. Hudzaifah dia tanya Nabi SAW. Tengok ya. Macam mana bijaknya Hudzaifah ni, dia kata apa? Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dia kata sahabat-sahabat semua tanya Nabi tentang kebaikan, tentang pahala. Kan? Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Aku ni tanya Nabi tentang keburukan. Orang tanya tentang pahala, aku tanya tentang dosa. Orang tanya tentang apa yang akan berlaku, kebaikan, kemenangan Islam dan sebagainya tadi, aku tanya tentang apa yang berlaku, apa yang akan menimpa kepada umat Islam. Kenapa? Kenapa dia tanya keburukan tadi kepada Nabi SAW? Makhafata an yudrikani mukhafatan, kerana aku takut aku akan ditimpa keburukan tersebut. Sebab apa? Bila dia tahu mana yang keburukan-keburukan ni, dia boleh berhati-hati lah supaya dia tak tertimpa kan, supaya dia tak terjebak. Fakultu ya Rasulullah, kutu Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, kami dulu dalam hidup jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, maka Allah datangkan kebaikan ini kepada kami, iaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin, adakah selepas kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am. Nabi kata ya. Qultu, maksudnya wa hal ba'da dzalika syarri min khairin, adakah selepas keburukan itu ada kebaikan? Qala na'am. Nabi kata ya. Wa fihi dakhanun, dan padanya ada dakhan. Dakhan ni apa? Dia tanya Nabi. Qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah. Maksudnya ada macam kekeliruan. Dukhan ni asap kan. Jadi kekeliruan. Susah nak beza mana yang betul, mana yang tak betul ni. Wa ma dakhanuhu, dia kata apa dakhan itu? Qala qaumun. Dakhan itu adalah kaum, satu kaum yahduna bi ghairi hadi, yang mereka mengambil petunjuk daripada selain petunjukku. Mereka tak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir.
Engkau kenal mereka dan engkau mengingkari mereka. Maksudnya kamu kenal, oh depa ni salah ni, tak betul ni, jangan ikut. Qultu, aku berkata, fahal ba'da dhalikal khairi min syarrin? Adakah selepas kebaikan yang bercampur aduk tadi kan, dengan keburukan tadi, ada keburukan? Buruk tu maksud dia. Qala na'am, Nabi kata ya. Du'atun ila abwabi jahannam. Ada penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menyahut ajakan mereka, maka mereka akan dicampak ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Kita. Ya Rasulullah, sifatilah mereka untuk kami. Ceritalah sifat mereka ni macam mana, supaya kami ni kenal mereka. Nabi kata senang ya. Qala hum min jildatina. Nabi kata mereka adalah daripada bangsa kita, adik-beradik kita, sekulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bercakap dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni ya Rasulullah. Dia kata, apa yang kau nak perintahkan kepada aku? In adrakani zalika, kalau aku temui yang demikian. Nabi kata, qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau duduk di kalangan jamaah kaum muslimin dan ketua mereka. Jangan keluar daripada mentaati ketua. Qultu fa illam yakul lahum jama'atun wala imam. Kalau tak ada jamaah, tak ada ketua juga, nak buat macam mana? Seorang-seorang. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggallah segala puak-puak tersebut. Walau anta 'adda bi asli syajaratin. Sekalipun engkau dengan menggigit akar pokok, makan, tak ada makanan dah, tak ada makanan, makan akar pokok. Hatta yudrikakal maut, sehingga engkau mati, wa anta ala zalika, engkau berada di atas demikian. Jadi hadis dia kata ni, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW memerintahkan berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka ketika terjadi fitnah, perpecahan tadi. Okay? Semua bangun keluar memberontak, melahirkan perasaan tidak puas hati, tunjuk perasaan. Dan memberi peringatan dari para da'i yang menyerukan kepada perselisihan dan perpecahan. Seandainya pada akhir zaman terdapat suatu masa yang sunyi daripada jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya, maka yang diwajibkan atas seorang muslim adalah meninggalkan semua dakwah yang menyeru untuk bergabung dalam golongan, kelompok dan jamaahnya, menjauh dan lari dari dakwah tersebut untuk menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Kalaupun saat melarikan diri itu dia tidak menemukan apa-apa kecuali hanya sebatang pokok, maka hendaklah dia menggigit akarnya hingga ajal menjemputnya, demi menghindari kelompok-kelompok dan firqah-firqah tersebut. Sampai macam tu sekali Nabi ajar kepada sahabat. Mana Nabi ingatkan kita tadi tentang bahayanya perpecahan tadi, bahayanya mengeluarkan diri daripada mentaati pemerintah, walaupun pemerintah itu pemerintah yang zalim, selama mana dia orang Islam. Baik, apakah setelah peringatan ini masih ada peringatan lain? Oleh kerana itu waspadalah, semoga Allah melindungimu daripada fitnah. Sebab tu kita ni diajar oleh Nabi SAW supaya apa? Sentiasa berdoa kan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, kan? Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dua fitnah ni kita minta jauh. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Doa setiap kali sebelum salam, lepas solat lagi doa, Allah Taala akan makbulkan doa kita. Allah akan jaga kita, pelihara kita daripada fitnah tadi kan. Orang lain kena fitnah, kita Allah selamatkan kita. Jadi kita berdoalah supaya kita semua tadi selamat daripada fitnah tersebut. Sebab semuanya hanya akan membawa kepada kehancuran dan kerugian dunia akhirat. Dunia rugi, akhirat pun rugi juga. Paling kurang kena penjara lah. Duduklah penjara 2-3 tahun. Gitu. Kenapa? Kerana memberontak. Meskipun pemeluknya berpura-pura membela Islam, namun mereka melakukannya dengan cara yang salah sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Itu contoh dia. Jadi kita berhenti di sini lah.
Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.